batat tahrusu fi sabilillah. Di sini seringkali kita dengar bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dua mata yang tidak akan disambar oleh api neraka. Dua neraka yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nabi sebut yang pertamanya mata yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Risau, bimbang dengan kebesaran Allah, dengan kemurkaan Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi menyatakan lagi mata yang berjaga malam pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan yang diridhai Allah, urusan yang digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah, menuntut ilmu, membuat perkara-perkara yang memberikan manfaat, memberikan nilai iman yang baik kepada jiwa-jiwa yang memerlukan keimanan. Maka di sinilah tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa gelisah apabila berhadapan dengan perkara-perkara kemungkaran Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaannya manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran yang Allah taala nyatakan ayat 30, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu rahufun bil ibad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah pada hari kiamat yang padanya tiap-tiap seseorang itu akan mendapati apa sahaja yang kebaikan yang telah dikerjakan. Dia buat benda baik, dia buat benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sedia untuk dibentangkan di hadapan Allah. Dia untuk dipersembahkan di hadapan Allah. Sebagaimana yang tercatat dalam surat-surat amalan. Setiap daripada manusia ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka surat-surat amalan, penyakit-penyakit. Dan demikian itu apa jugalah segala kejahatan yang telah pun dikerjakan, yang kebaikan pun dapat, yang surat saman pun dapat. Dan surat saman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah setiap orang yang bersalah, bagi orang yang bersalah, dia melihat kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dia kata, kalaulah ada jarak yang jauh yang dapat memisahkan antara dia dengan amalan buruknya itu, nescaya dia akan duduk jauh-jauh. Tak sanggup dia melihatnya. Tak sanggup dia melihat, sebab semuanya nanti akan dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan semayangnya bagus, amal ibadahnya bagus, semuanya akan dijelmakan dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi kalau dosa-dosanya pun akan dijelmakan juga. Oh, siapa? Akulah. Macam itu. Itulah perbuatan kamu dulu pernah mengumpat dan sebagainya. Dijelmakan dalam bentuk yang jelas, yang nyata. Sehingga dia tak sanggup untuk melihat perkara tersebut, sanggup dia juga untuk menjarakkan diri daripada amalan jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diri. Yang ini dia boleh menyeksa kamu. Dia boleh meletakkan kamu dalam keadaan yang kamu rasa susah. Dan ingatlah juga Allah Subhanahu wa taala amat kasihan kepada hamba-hamba. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita melihat
amaran-amaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini bukan sekadar manusia takut lepas tu buat lagi. Takut lepas tu tak ada rasa apa-apa. Takut masa tu je. Macam orang tengok presiden. Tengok lalu sekejap takut. Lepas 2 kilometer habis besi balik. Sebab saya tak ingat. Sama dengan keadaan orang yang dalam hatinya diberikan takutnya hanya sementara. Bermusim saja. Hingga digambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sedia untuk memberikan keampunan kepada manusia. Yang Allah Taala sebut di dalam surah Taha ayat ke-82 tuan-tuan. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku amat memberi keampunan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertaubat. Orang yang sedang, orang yang minta supaya Allah diampunkan dosa-dosaku yang telah lalu. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Kemudian orang-orang ini dia akan tetap teguh memberikan ketaatan dan juga petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Inilah yang diberikan bagaimana manusia orang yang beriman ini ada rasa sedikit gerun dengan amaran yang Allah Subhanahu wa taala cetuskan di dalam Al-Quran melalui perkara-perkara yang telah pun disampaikan oleh nabi-nabi yang diutuskan. Dan kisah takut manusia ini tidak terhenti setakat manusia saja rupa-rupanya tuan-tuan. Tidak terhenti setakat manusia saja. Rupa-rupanya penyakit, bukan penyakit lah, memang dah ada lah. Antaranya yang dimiliki oleh para malaikat. Malaikat juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga, tetapi sememangnya sangat-sangat gerun dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Sebab itu kalau kita melihat Syekh Muhammad Al-Munqadir, dia ada sebut, dia kata ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala buat neraka. Dan dikatakan bahawa hati-hati para malaikat ini berterbangan. Terbang. Dalam keadaan mereka gerun gentar. Tengok neraka Allah Subhanahu wa taala, hati mereka terbang, berterbangan, lari daripada tempat asal. Kita tanya kaji macam mana? Malaikat ada hati. Malaikat ada paru-paru sudah. Macam fikirlah, tapi dalam keadaan seolah-olahnya begitu. Hati-hati para malaikat ini berterbangan, tidak perlu tetap. Maknanya gelisah. Mereka melihatkan neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Walau mereka ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala garanti, dijamin, kan, terselamat daripada perkara-perkara yang merosakkan itu. Penciptaan pun cukup baik, cukup bagus, daripada daripada cahaya, kan? Cukup hebat. Cahaya dengan api, hebat cahaya. Ketaatan ni, kepatuhannya, sampai sekian masa dia ada jangka hayat habis. Tapi tidak ada malaikat itu yang Allah SWT izinkan untuk mereka berada di dalam kehidupan ini. Dan disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan itu kepada para malaikat, walaupun mereka ini malaikat. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Munqadir, kata ketika mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka, hati-hati para malaikat ini berterbangan. Kemudian bila mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan dulu syurga, neraka dan sebagainya itu, kemudian ciptakan Adam alaihi salam. Dan disitulah hati-hati para malaikat yang berterbangan itu tadi kembali semula, balik semula. Kan, tenang balik. Maknanya
yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi, bukanlah neraka itu semata-mata, tetapi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada makhluk, termasuklah manusia, malaikat, seolah-olah rasa senang kan untuk manusia, dan untuk orang yang buat benda yang baik juga akan diberikan ganjaran yang cukup baik, tempat yang sebaik-baik. Dan begitu keadaan para malaikat, tuan-tuan. Dan ini juga berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu selain daripada Nabi Muhammad SAW, sehinggakan Wuhaib bin Al-Warq ada menyebutkan, dia kata Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah Taala tegur Nabi Allah Nuh alaihi salam, disebabkan Nabi Allah Nuh alaihi salam ini berasa sedih, berasa kecewa, anaknya, isterinya yang dikasihi tidak dapat menuruti perintahnya. Tak dapat. Kan? Nak menolong pun tak dapat nak menolong. Sebab kufurnya mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Hud ayat ke-46, tuan-tuan boleh lihat. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Nuh, sesungguhnya anak kamu itu bukanlah daripada keluarga kamu. Apa nak kata itu bukan zuriat, ini memang zuriat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tapi Allah Taala nak sebutkan itu bukan dari kalangan ahli keluarga kamu, tidak kufurkan. Dia dah memutuskan dirinya dengan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia dah memutuskan dirinya dengan ajakan dakwah yang dibawakan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kerana itulah ia telah pun terputus hubungan denganmu disebabkan kekufuran. Kufur dia. Sampai Nabi Allah Nuh alaihi salam, kalau tuan-tuan lihat perkisahan Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah Taala menjadikan banjir besar itu sebagai musibah yang cukup hebat. Saat-saat anak Nabi Nuh alaihi salam telah pun berada di hujung-hujung nyawanya, nyawa-nyawa, kata nyawa-nyawa ikan. Tengok, Nabi Allah Nuh sempat lagi panggil, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, marilah bersama kami ni naik di atas bahtera yang Allah SWT perintahkan Nabi Allah Nuh untuk bina. Dan bila mana berlaku musibah tersebut, Nabi Allah Nuh bersama dengan pengikutnya menaiki bahtera tersebut. Dan ketika itulah Nabi Allah Nuh kata kepada anak dia, wahai anakku, marilah naik bersamaku. Kan anak beriman ke tak beriman itu cerita lain. Kemudian nak selamatkan dulu anak dia, saat terhenti kan. Tapi anak dia kata tidak. Tidak, wahai ayahandaku, kan, sa'awi. Kata sa'awi ila jabalin, saya akan memanjat bukit tu, gunung tu. Masih lagi dia sombong dia. Masih lagi dia takabur dia dengan ajakan ayahanda dia, sehingga mana baru dia nak berenang, baru dia nak mendapatkan bukit itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hantar lagi satu ombak yang cukup hebat, membadai anaknya dan tenggelam hilang begitu saja. Ini kisah anak Nabi Allah Nuh alaihi salam yang gagal diselamatkan. Bukan saja anaknya, bahkan dikatakan isteri dia juga pun turut sama berada di dalam kekufuran itu. Dan disitulah Nabi Allah Nuh alaihi salam memang nangis. Apa ni 3 jam dah mendengar sampai dulu kan. Nangis 3 hari kan. 300 tahun lepas menangis. Tak makan dia ustaz. Dan tapi ceritanya menangis. Jadilah tengah makan menangis, tengah apa menangis dan sebagainya. Keadaan yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sehingga disebutkan apa tuan-tuan? Sehingga dikata ketakutan dan juga kesedihan Nabi Allah Nuh alaihi salam ini
menyebabkan terdapat pada wajahnya kesan aliran air mata. Kesan aliran air mata. Macam mana kita tengok kalau air sudah mengalir di tulang dan dia akan jadi mula-mula kecil. Dia mula-mula kecil jadi apa? Jadi longkang, lepas tu parit, lepas tu anak sungai, lepas tu sungai, lepas tu papak sungai. Besar lagi kan? Tempat air lalu tuan-tuan 300 tahun. Maknanya seolah-olah ada kesan tempat dah standby lah laluan air mata pada wajah Nabi Allah Nuh alaihi salam yang hidupnya 1000 tahun lebih. Hebat. Menangis saja kerana sedih. Antara itulah Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Abu Darda radhiyallahu anhu tuan-tuan, dia pernah menyebutkan, dia kata ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bangkit untuk mengerjakan solat saja. Daripada baring, daripada duduk, nak berdiri, nak mengerjakan solat. Dikatakan bahawa degupan dan dada baginda bergoyang ataupun bergerak kencang. Dada itu bergerak kencang. Dan itu dapat didengari daripada jauh. Kerana apa tuan-tuan? Kerana semata-mata takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengar tuan-tuan. Sakitnya jantung kuat. Kan? Sakit jantung apa tidak. Tapi takutnya dia kerana Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh dia sehinggakan begitu hebat degupan jantungnya yang dapat didengari daripada jauh. Sekarang kalau kita nak dengar jantung, doktor nak dengar jantung, dia pakai apa tuan-tuan? Dia pakai dekat stetoskop kan? Dulu masih kecil, ada permainan tu. Kuatnya bunyi kan? Buat mikrofon pula, tempat nyanyi pula. Dia jadi begitu. Tapi sekarang, itulah keadaan dia. Dibandingkan dengan umat yang terdahulu, cukup hebat. Sampai jantung boleh dengar. Kan? Kita pergi dekat, kita apa dengar? Bunyi perut dia. Dalam perut. Bunyi keroncong yang lapar lah Ustaz. Kan? Tak pula. Tapi Nabi Allah Ibrahim AS, degupan jantung dia saja boleh dengar daripada jauh. Ini hebatnya ketakutan Nabi Allah Ibrahim AS terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika mana nak bangkit untuk mengerjakan solat saja. Sebab dia dah tahu dah. Ini nak berhadapan dengan siapa. Ini nak sujud pada siapa, nak rukuk pada siapa, dia dah tahu dah. Yang selayaknya disembah iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah kisah-kisah yang lain yang terdapat pada nabi-nabi yang terdahulu itu. Kita datangkan beberapa contoh saja. Nabi Allah Nuh AS, Nabi Allah Ibrahim. Dan ikutkan semuanya nabi-nabi itu memang sememangnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah takut pula Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan, dihikayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Aisyah sebut, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta ara minhu lahawatihi, innama kana yatabassam." Qala وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم عذابا فقال هذا عارض ممطر. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Aisyah pernah menyebutkan, nak gambarkan ketakutan yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Aisyah kata aku, Aisyah ini dia banyak masanya dihabiskan bersama dengan Rasulullah SAW.
Aisyah sebut, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW ketawa sehingga nampak anak tekak. Ketawa macam mana tuan-tuan? Ketawa berdekat-dekat. Sampai nampak anak tekak. Kan? Aisyah kata dia tak pernah nampak, tak pernah lihat Nabi ketawa sedemikian. Lalu dikatakan bahawa baginda Rasulullah SAW hanya senyum saja. Oh, tak nampak gigi ataupun nampak lagi. Dan apabila baginda melihat awan mendung dan juga angin kencang, saya melihat air muka baginda berubah. Nabi tengok awan mendung dan juga angin kencang, berubah air muka Nabi. Kita berubah sebab makan. Kan? Apabila kain baru basuh. Malah gitu. Tapi Nabi berubah air muka dia. Sebab ada perkara yang nak ceritakan oleh Rasulullah SAW. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, apabila orang ramai melihat awan, mereka bergembira. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Arab ni, di tempat mereka ini, kalau hujan itu, tuan-tuan boleh tengok, di setengah-setengah tempat yang Allah SWT sediakan keadaan hujan yang cukup kurang dalam tahun, taburan hujan. Kita belajar geografi kan, taburan hujan turun di satu dua tempat, sikit. Allah Taala bagi adil sebenarnya. Walaupun manusia kata sini kurang hujan, tengok tanah megah, Allah SWT bagi sebenarnya, tapi dalam bentuk yang lain, sesuai dengan keadaan muka bumi di sini. Dan itulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada amanan kepada manusia. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila orang ramai melihat awan, mereka bergembira kerana mengharapkan hujan akan turun. Tapi Aisyah kata, Tuhan sebaliknya. Kamu ya Rasulullah sebaliknya. Aku lihat wajahmu berada dalam keadaan yang bimbang, risau. Lalu Nabi SAW menyebutkan, dia kata, wahai Aisyah, apakah yang boleh menjamin kepadaku yang ia tidak datang bersama dengan azab? Nabi tengok hujan, Nabi tengok angin yang kencang, Nabi tengok keadaan yang begitu mencemaskan. Nabi risau. Sebab Nabi kata, apakah ia itu datang tanpa azab? Sebab Nabi dah melihat ada kaum yang diazab dengan angin. Sekali datang angin, kan terbang belaka datang tengok. Cukup nakut kita yang tengok keadaan itu, cukup takut. Pokok kelapa belakang rumah saya Ustaz sampai sujud pun. Sampai dia punya ayam atas tu tunduk sampai cecah balik bumi. Punya kuatnya angin tolak. Keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kegerunan kepada Nabi bila mana Nabi rasakan benda itu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada manusia. Kita tengok taburan-taburan yang hujan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi, katalah dalam setahun tu taburannya 100 ml. Kira 100 ml. Tak banyak, purata dalam gitu. Tetapi bila mana sampai kepada, kalau kita lihat daripada sudut ilmu falak, tuan-tuan, disebutkan Ustaz Anafiah Abdul Razak, dia kata keadaan itu sampai kepada katalah bulan 5, kan, masih lagi kurang hujan, taburan hujan. Biasa 100. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya berkenan untuk mengurniakan kita 15 sahaja. Dah bulan 5 kan? Mana pergi lagi 80,000? Tunggu. Kuat hujan. Tiba-tiba masuk bulan 10. Allah Ta'ala bagi 85. Itu yang jadi banjir. Itu yang jadi
air limpah. Itu yang jadi macam-macam keadaan. Yang Allah Subhanahu wa taala datangkan juga bersamanya. Wallahu a'lam. Ini yang Nabi risau. Bila mana Nabi tengok angin, Nabi tengok angin. Nabi rasakan angin, Nabi tengok awan yang mendung, Nabi risau. Sebab dikatakan ada juga kaum yang lain dapat melihat azab mereka. Kan, dia tu seronok, dia tengok awan, hujan, hari nak hujan tadi kan, seronok dia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hujan yang bukan nikmat, sebaliknya merupakan azab. Itu berlaku kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Yunus pun sama dalam keadaan awan mendung, dalam keadaan begitu. Bila mana mereka ini menjadikan itu adalah satu perkara yang biasa mereka dapat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebaliknya. Dikatakan Mutarrif melaporkan daripada bapanya, dikata intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li sadrihi azizun ka azizir mijjal. Mutarrif ini salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi, orang yang berada ketika bersama kehidupan Nabi. Dia kata dia suka, sebab sahabat-sahabat ni antaranya mereka ini suka bersama, berdekatan dengan Nabi. Apa saja Nabi nak buat, mereka suka untuk dekat dengan Nabi. Dan disitulah diceritakan oleh Mutarrif ini, tuan-tuan, saya berhenti berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk sekejap dekat dengan Nabi. Lalu ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan solat, sahabat ni duduk sebelah Nabi. Nabi tengah solat. Dia kata saya mendengar sesuatu dari dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menggambarkan tentang ketakutan yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah. Dia kata saya dengar sesuatu dari dalam dada baginda, iaitulah seakan bunyi menggelegak seperti cerik yang sedang mendidih kerana menangis ketakutan. Nabi menangis ketakutan. Tengah solat. Dengar dari dalam dada bunyi macam sedang menggelegak. Risau kita. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dizahirkan. Ada sahabat-sahabat yang dengar dari dalam dada Nabi, keadaannya bunyi Nabi sedang menangis ketakutan. Dan di situlah juga bukan terhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga banyak diwarisi kepada para sahabat yang lain pun turut sama bila mana mereka sebutkan tentang ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala cukup hebat, yang dalam keadaan bila mana Abu Bakar radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah memegang lidahnya. Abu Bakar pernah pegang lidahnya. Dia pegang lidah dia, lalu dia pun sebut apa tuan-tuan? Inna hadza awradalil mawarid. Abu Bakar menyatakan inilah punca segala masalah. Ni lidah dia kata. Kalau tuan-tuan tengok, antara organ yang tidak mempunyai tulang, itulah lidah. Lidah tidak bertulang. Suka-suka dia sebut, suka-suka dia cakap. Rupa-rupanya menyebabkan tafsiran yang lain pula kepada orang lain. Ini keadaan yang dikatakan oleh Abu Bakar. Dia pernah sebut, dia kata alangkah baiknya sekiranya saya ni jadi tumbuh-tumbuhan. Abu Bakar dia kata pernah sebutnya tu, alangkah bagusnya kalau saya ni jadi tumbuh-tumbuhan, dicampur, dimakan. Habis itu. Tapi tidaklah, Abu Bakar ni tidak redha. Dia jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, tidak begitu. Tetapi apa yang dikatakan alangkah bagusnya kan kalau saya ini macam tumbuhan, cabut, makan, dah, tak ada apa-apa lagi dah. Tapi disebabkan manusia banyak perkiraannya, perhitungannya yang Allah Subhanahu wa taala nak kira selepas. Ini yang ditimbangkan oleh sahabat. Sehingga kan sahabat yang namanya Talha, sahabat yang namanya Abu Darda, sahabat yang namanya Abu Zar Al-Ghifari
pun turut sama pernah mengeluarkan kenyataan yang sama juga macam Abu Bakar. Dan ketika mana Umar Al-Khattab mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tuan-tuan, Umar Al-Khattab ni jatuh sakit dan beliau ni diziarahi oleh orang ramai selama beberapa hari. Dan disitulah Utsman radhiyallahu anhu menyebutkan, dia kata apa? Saya begitu ingin jika saya ini meninggal dunia dan tidak dibangkitkan semula. Meninggal hingga habis. Lepas tu tak dibangkitkan semula. Bukan dia pun maksudnya bukanlah dia tidak redha dengan ketentuan Allah SWT. Tetapi keadaan yang dibimbangkan, mereka ini sangat bimbang. Bila mana adanya hari kebangkitan, bila mana adanya hari penghisaban, perhitungan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kira-kirakan terhadap manusia apa yang telah mereka perlakukan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada sebut, dikatakan bahawa demi Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya saya telah melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu tiada seorang pun yang serupa dengan mereka. Sayyidina Ali tengok sahabat-sahabat yang ada ni macam dia sendiri pun tak kenal sahabat-sahabat. Kenapa? Dia kata mereka bangun awal pagi dalam keadaan kusut masai. Tak kenal. Apa bangun pagi tu kan? Yang buat amalan tahajud dan sebagainya, beribadat kepada Allah, sampai kan tidak kenal. Tak kenal siapa dulu. Tapi disitulah nak gambarkan apa ni Sayyidina Ali kata, aku melihat pada wajah-wajah mereka kusut masai dan pada wajah-wajah mereka juga terdapat kesan-kesan tulang-tulang haiwan. Kesan daripada mereka ini sujud. Jadi dah sujud lama. Sujud lama pula bukan sujud macam tempat kita sujud tanpa. Tempat di situlah ada tulang, tempat di situlah ada ganting-ganting kayu dan sebagainya. Macam-macam lah keadaannya. Yang mereka ini nak digambarkan cukup takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup risau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menghabiskan malam mereka dengan mendirikan solat dengan membaca Al-Quran. Itu mereka bertongkat sama ada dengan dahi mereka ataupun dengan kaki mereka sahaja. Sebagai bukti banyaknya mereka ini beribadah dan melakukan solat serta sujud mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila paginya mereka berzikir kepada Allah, badan mereka itu bergoyang seumpama pokok-pokok di musim yang berangin, musim dingin. Pokok goyang. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan mereka penat, dalam keadaan mereka lemah dan sebagainya, tapi kerana ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tetap untuk melaksanakannya. Sehingga mana dikatakan oleh sahabat yang namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Disebut dia kata, kalaulah saya ini menjadi seekor kibas. Kalau saya ni jadi seekor kibas, alangkah bagusnya. Lalu aku ini disembelih, dimasak, dimakan oleh ahli keluargaku sampai akhirnya dihirup sup. Sampai ke sisian yang terakhir. Habis. Kan? Tapi masalahnya akan dibangkitkan semula. Ini yang dibimbangkan oleh sahabat. Bukan sahabat tidak redha. Bukan sahabat nak melarikan diri pula daripada penghisaban Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keadaannya yang seolah-olahnya begitu, yang merupakan suatu perkara yang semua manusia akan melalui. Dan dikatakan juga Imran bin Husain radhiyallahu anhu dikata, alangkah baiknya sekiranya saya ini menjadi debu-debu yang berterbangan. Debu yang terbang ditiup angin. Itu saja. Kan? Tak ada apa-apa. Jadi terbang dan terbang dan terbang. Akhirnya habis. Dan disitulah melihat bagaimanakah sebenarnya yang mereka akan alami, yang kita semua akan alami, iaitulah perhitungan Allah SWT. Huzaifah radhiyallahu anhu menyebutkan, saya memimpikan ada seorang yang menjaga harta saya.
Kemudian orang tu masuk rumah saya dan saya pula dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apa keadaan kesalahan dia sebagainya. Hingga mana dikatakan oleh dalam hadis sejarah dikatakan bahawa Ibnu Abbas contoh. Ibnu Abbas yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Disebutkan bahawa kedua pipi Ibnu Abbas seperti tali kasut yang usang pada pipi Ibnu Abbas. Kesan daripada dia menangis selama dan ada kesan air mata turun dan disitulah macam orang tengok macam ada tali kasut yang usang berada pada wajahnya. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, kita beri laluan kepada anda. Sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in, orang selepas daripada sahabat-sahabat pun turut dan selimpah dengan kemurkaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dikatakan apabila Umar bin Abdul Aziz diceritakan tentang kematian, akan menggeletar tubuh badannya bagaikan burung yang sedang berada dalam tubuh. Umar Abdul Aziz disampaikan keadaan merupakan seorang khalifah yang berada selang beberapa masa daripada Umar Al-Khattab. Dan disitulah keadaan bila mana diceritakan saja bab kematian ini kepadanya, menggeletarlah tubuh badannya. Menggeletar tubuh badannya. Dan bila mana diceritakan juga kepada ahli keluarganya juga turut sama dan menangis. Dan apabila tangisan itu reda, lalu isterinya yang namanya Fatimah menyatakan, dia kata, wahai Amirul Mukminin, kenapa tuan menangis? Jawab Umar Ibn Abdul Aziz, dia kata, saya teringat nasib manusia. Apabila selepas mana dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada satu kumpulan manusia disisihkan untuk masuk ke dalam syurga. Dan satu lagi kelompok yang Allah Subhanahu Wa Taala asingkan, mereka ini bersiap sedia untuk dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka yang sedang panasnya membakar. Lalu bila mana sebut keadaan itu saja, meraunglah Umar Abdul Aziz ini dan akhirnya jatuh pingsan, mengenangkan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita tentang Khalifah Umar Abdul Aziz. Dan ketika mana Khalifah Al-Mansur kata, Khalifah Al-Mansur ingin memasuki Baitul Maqdis, yang dimasuk ke situ, dan di situ ada satu rumah yang dimiliki oleh seorang pemuda. Lalu dia pun singgah. Dia kata dia tahu rumah itu dulu pernah disinggah oleh Umar Abdul Aziz. Lalu Khalifah Al-Mansur ni pun tanya kepada pemuda tersebut, pemilik rumah tersebut. Dia kata, boleh tak saya nak bermalam kat sini? Saya nak bermalam sejak nak jadi tetamu tuan kat sini. Jadi dia pun bermalamlah. Dan bila mana bermalam itu, tuan-tuan dan puan-puan Allah, tempat dia bertanya kepada pemuda tersebut, yang dia tanya, apakah perkara yang kamu kagum dengan Khalifah Umar Abdul Aziz? Apa yang kamu paling kagum dengan dia? Lalu diberitahu oleh pemuda tersebut, dia kata, satu ketika mana Khalifah Umar Abdul Aziz ini bermalam di rumahku tuan, dan ketika itu rumahku ini ada dua tingkat, dua bahagian, satu di bawah, satu di atas. Dan lantai yang di atas itu diperbuat daripada marmar rumput, daripada lapisan rumput lah, zaman itu yang ada. Lalu ketika mana sampai kepada malam, tiba-tiba aku yang duduk di bawah ni terasa percikan air. Tengah-tengah duduk tu kan, tiba-tiba air nitis kan. Apa nak bocor apa? Kan?
Panggil pula tukang kan, malam ni. Tengok bocor sudah. Dan air yang keluar itu rupanya daripada percikan air. Dia pun pergi menyasar, pergi naik atas. Ingatkan ada apa mana-mana yang tak kena. Rupa-rupanya tuan-tuan dan hati Allah. Khalifah Umar Abdul Aziz, dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedang sujud kepada Allah, sedang bersolat. Dan bila mana dia sedang sujud, dia menangis semahu-mahu di dalam solat. Lencur basah, bukan basah lencur tuan-tuan, mengalir, sempat lagi air matanya mengalir. Kebetulan masuk pula ke dalam tempat saluran air, dan saluran air itu yang terkena percikan kepada pemuda tersebut. Subhanallah. Sampai tahap begitu yang dialami oleh pengikut-pengikut kepada sahabat ini. Dan disitulah dia kata bahawa alangkah hebatnya, dia kata aku ni dalam keadaan, dia kata macam mana lah nak mendapatkan khusyuknya, nak mendapatkan kebaikan dalam buat ibadat dan sebagainya. Yang itulah yang dipikirkan oleh orang-orang yang terkemudian daripada mereka, yang akhirnya mereka ini pun turut sama juga melahirkan rasa gerun mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, rasa bimbang mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana dikatakan, diserukan kepada kita ittaqullah, kan, bukan sekadar takut pada masa itu saja, tetapi takut itu berterusan dan senantiasa di-charge. Diberikan lagi peringatan, minggu depan ittaqullah lagi, kan, minggu depan ittaqullah lagi. Apa imam kan, ittaqullah tak ada modal lain ke? Perlu diingatkan semasa kerana peringatan inilah yang memberikan manfaat. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berilah peringatan. Maka sesungguhnya dengan peringatan itulah memberikan faedah, manfaat kepada orang-orang yang mukmin. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cukup sekadar itu yang mahu saya sampaikan pada malam ini. Apa yang baik kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kesilapan mohon diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadika asy-syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا